Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam UiTM di hatiku dan salam Jubli Emas 50 tahun UiTM Cawangan Sabah. Baiklah, siapa tak kenal figura di sebelah saya ini yang saya kira pastinya kehadirannya dinanti-nanti oleh UiTM Cawangan Sabah ini, dan saya perkenalkan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Shahrin bin Sahib alias Sahibuddin merupakan Naib Chancellor UiTM yang saya kira telah angkat menjadi Naib Chancellor kita pada 2 November 2023. Baru lagi, ya, kira bau baru tu masih ada, tetapi visi dan misinya saya kira tadi bersama dengan warga universiti banyak yang telah kita dapat informasi dan juga amanat daripada yang berbahagia MC kita. Baiklah, saya tak nak bercakap panjang kerana hari ini kita nak mendengar berkaitan tentang 50 tahunnya Datuk UiTM Cawangan Sabah ini telah menjadi sebahagian daripada UiTM seluruhnya, dan kita mengharapkan apakah harapan Datuk apabila kita sudah mencapai usia 50 tahun. Pastinya kita nak mendengar daripada orang nombor satu sendiri berkaitan tentang sambutan 50 tahun dan UiTM Cawangan Sabah. Silakan Datuk. Terima kasih yang bahagia PM Dr. Uji kerana introduction yang diberikan tadi. Alhamdulillah, utamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Maju Jaya. Alhamdulillah, utamanya saya bersyukur kepada Allah Taala kerana diberi kesempatan sebagai lawatan kerja saya pertama untuk sampai ke negeri di bawah bayu ini, dan setelah istilahnya seputar di kampus, saya fahamlah kenapa hati saya digerakkan untuk ke kampus ini. Setelah melihat seluruh keadaannya, dan hasrat awal saya sebenarnya juga adalah mahu ke Tawau. Tetapi atas kekangan masa ini, betul, Alhamdulillah, saya bersyukur kerana telah dapat bersamanya pertama dalam convocation ke-98 kita, telah melihat graduan pelajar kita yang telah digraduatkan 500 lebih dalam 2 sesi pagi dan petang tempoh hari. Hari semalam kita berseharianlah bersama dalam proses convocation. Kita pun merasmikan betul, beberapa perkara telah kita dapat lakukan. Pertamanya adalah di tapak Pusat Islam yang baharu, dan kemudian juga kita telah sambutan Jubli Emas. Saya ucap tahniah pertamanya pada seluruh warga UiTM Sabah kerana satu pencapaian dari segi milestone ataupun tanda atau penanda aras dari segi perjalanan marhalah penubuhan UiTM kita secara umumnya, khususnya untuk UiTM Sabah ini, satu angka yang bagi saya sangat signifikan dalam Jubli Emas 50 tahun ini, melihat kembali sejauh mana pencapaian yang telah dapat kita garap dan capai. Dan bagi saya pun, walaupun melihat pada perubahan yang pelbagai yang telah dilalui oleh UiTM Sabah ini, pertamanya saya ingin ucap tahniah pada seluruh warga UiTM Sabah kerana segala bentuk pengorbanan, cabaran yang telah dilalui dan juga yang sedang dilalui, dengan segala kekangan telah mampu mencapai apa yang tercapai sekarang. Bagi saya ini satu yang kita harus syukuri dan boleh dibanggakan, dan saya ucap tahniah kepada rektor semasa dan juga pemimpin-pemimpin dahulu. Itu pertama yang poin yang ingin saya tekankan adalah apa saja yang ada pada kita hari ini, kalau orang terdahulu daripada kita tidak melakukan sesuatu, kita tak mungkin capai apa yang ada pada kita hari ini. Dan yang lebih penting juga, apa juga yang telah kita dapat ini pastinya itu rezeki yang Allah telah rezekikan kepada kita dan juga kepada orang yang mendahului kita. Jadi bagi saya, aspek pembangunan kalau kita buatkan secara perbandingan, memanglah dari segi usianya UiTM Sabah ini yang pertama, yang sulung bagi saya. Jadi tanggapan umum itu, maka ekspektasi dan juga pengharapan kita maka lebih besarlah kepada nak istilahkan Abang Long atau Akak Long ini. Saya melihat ke hadapan, pencapaian yang telah kita capai untuk 50 tahun ini, Alhamdulillah, bersyukur dan kita agak bangga. Persoalan seterusnya adalah maknanya bagaimanakah kita 50 tahun lagi. Dan kemungkinan pada waktu itu rektornya atau mungkin fungsinya berbeza, Naib Chancellor waktu itu melihat kembali dan melihat pula kepada apa yang kita buat pada hari ini, sejauh mana kita merangka bagi pencapaian untuk 50 tahun akan datang. Bagi saya, untuk kita bergerak ke hadapan, maka yang terlebih pentingnya adalah untuk kita merangka sesuatu yang sangat radikal,
saya menggunakan 2-3 gabungan perkataan ini. Dia mestilah radikal, kerana kalau kita tidak radikal, maka kita tidak akan membuat satu impak yang besar kepada masyarakat setempat khususnya. Dan yang keduanya, dia mesti praktikal dalam apa juga yang kita perlu atau mencadang itu. Kalau dalam konteks objektif ni, kita selalu gunakan SMART, maknanya dia specific, measurable, ada time dan sebagainya. Dan dalam keadaan kita melaksanakan apa sahaja kefungsian kita ini, ketiga cirinya bagi saya adalah juga keanjalan dan flexibility. Kerana teknologi berubah, waktu berubah, sumber juga berubah, maka kita perlu boleh mencapai satu matlamat yang bagi saya memberi impak kepada masyarakat dan komuniti setempat. Tetapi yang terlebih utamanya adalah perancangan itu mampu berubah mengikut keadaannya. Saya ikut apa yang mungkin Einstein cakap lah. Einstein menyatakan, maknanya kalau kita terus melakukan sesuatu perkara yang sama, tetapi mengharapkan sesuatu perubahan dari segi hasilnya. Jadi apa yang disebut oleh Einstein, if we continue to do the same thing and expect a different result, that is insanity. Itulah satu bentuk kegilaan. Maka pastinya disebabkan oleh faktor dan juga pendekatan yang perlu kita buat itu, harus kita merubah cara kerja. Dalam konteks ini, apa yang saya harapkan adalah tim yang ada di Sabah pada hari ini, rektor dan seluruh tim itu, saya guna istilahkan tim baharu. Dan bagi saya pembaharuan dari segi kepimpinan perlu dari masa ke semasa, yang saya nyatakan dalam ucapan saya tadi. Okay, rektor come and go, VC come and go, but the institution stays. Institusi keramat ini terus menjalankan fungsinya. Maka bagi setiap orang yang menggalas tanggungjawab, itulah yang perlu meletakkan pada awalnya batu asas, tetapi bagi mereka yang berikutnya adalah menghala tujukan kepada satu matlamat yang berkesan kepada masyarakat setempat. Saya simpulkan pengharapan pada UiTM Sabah ini seperti yang saya nyatakan tadi, tahniah atas 50 tahun pencapaiannya dengan segala halangan dan apa yang telah terhasil sehingga kini, dan kita harus bergerak maju, dan bergerak maju ini harus pantas. Kerana dunia pada hari ini sangat-sangat memerlukan perubahan yang pantas. Saya selalu nyatakan setiap kali saya membuat engagement ataupun turun ke padang begini, dalam keadaan disruptif teknologi yang berada di sekeliling kita, sekiranya kita tidak melakukan sesuatu, okay, keadaan keliling kita tu akan memakan ataupun akan memusnahkan kita. If we do not change, the environment will overcome us and we will no longer relevant. Jadi itulah yang saya tekan juga tadi dari segi kerelevanan ataupun relevansi kita pada negeri Sabah. Okey, hala tuju negeri Sabah ini, apa yang harus didukung oleh UiTM Sabah dalam pengisiannya, maka kitalah menjadi orang yang menjadi pakar rujuknya. Okey, saya juga ucap tahniah juga kerana ada di kalangan para pensyarah kita yang sudah pun terlibat di peringkat pemikiran polisi, di peringkat negeri dan sebagainya. Maka kita harus semarakkan lagi usaha itu. Yang keduanya juga dari segi relevansi itu berkait kepada rujuknya. We are being referred dalam apa keadaan sekalipun, dalam pembangunan bakat negeri Sabah, teknologinya dan sebagainya, maka UiTM Sabah sangat-sangat menjadi tempat rujukan utama. Dan yang akhir itulah, sekiranya kita membuat perkara ini dengan keikhlasan, maka kemuliaan moto UiTM kita, usaha takwa mulia itu akan dapat kita hasil. Saya simpulkan lagi sekali lagi ucapan tahniah kepada semua warga UiTM Sabah kerana sambutan Jubli Emas yang ke-50 tahun ini. Syabas dan tahniah, mudah-mudahan memberi kita semangat lagi untuk kita terus maju dan bergerak pantas. Itu mungkin PMG panjang pula ceritanya. Alhamdulillah, bukan selalu. Baiklah, saya kira tiga perkara tadi berkaitan tentang radikal. Saya setuju kerana ia harus inklusif. Ya Datuk ya. Pada saya, kalau kita saja yang pandai tapi komuniti kita tak pandai, itu maksudnya kita tidak relevan. Kita tidak relevan. Dan comes with the practical, macam mana Datuk kata tadi. Itu yang saya kata, apabila kita cuba untuk menukar mindset, Datuk, bukan saja kita jagoan di dalam classroom, ya, dalam kelas ataupun bilik kuliah, kita hebat begitu. Tetapi melihat keluar, kita tidak memindahkan kita punya ilmu pengetahuan, saya kira kita gagal. Ya, betul. Dan pastinya Datuk cakap pasal anjal tadi, saya sangat bersetuju kerana pada saya kita ini dimomokkan ataupun kita ini mendapat ancaman sebenarnya, threats, dari segi kalau kita tidak meningkatkan pengetahuan, kalau kita tidak membawa keluar. Datuk kata tadi pasal pakar rujuk dan segala macam. Saya kira mindset itu harus bertukar. Betul. Melihat kepada keadaan hari ini, dalam change management ataupun mengurus perubahan, satu faktor utama adalah maknanya kita selesa dengan keadaan kita selesa dengan persekitaran kita. Dan sekiranya kita terus selesa, akhirnya kita tidak relevan. Jadi dalam perubahan dalaman yang PM Uji sebut tadi, saya teringat satu ayat Quran yang selalu kita dengar juga, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mengubah diri mereka sendiri.
Jadi ini yang selalu salah faham dekat BMJ. Di mana ayat bahasa Arab itu menyebut tentang hatta bi ghairu ma bi anfusihim. Kalau literal maknanya sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Maknanya apa? Stigma, sikap, nilai. Before you can change yourself, you need to change your inner side. Itu yang tadi dah yang saya cuba sampaikan. Maka apa yang kita sebut sebagai anjakan paradigma, stigma yang ada, itu semua sifat dalaman. Maka perubahan itu kena buat. Saya rasa kalau dia ada rasa kebertanggungjawaban kepada pihak kedua ataupun pemegang taruh, saya kira mereka tidak begitu selfish atau mementingkan diri sendiri kan. InsyaAllah. Saya kira siapa jua berada sebagai warga UiTM, tidak harus kita mengatakan apa UiTM bagi pada kita. Tidak. Kerana saya setuju dengan Datuk juga sebagai pelajar pra, maka kalau bukan institusi ini, saya kira saya juga tidak duduk di sini. Benar. Bersebelahan dengan Datuk juga. Saya juga alumni. Pada saya, kita harus memberi tanpa bertanya. Tanpa bertanya. Kerana sumbangan UiTM itu saya kira tidak boleh dijual beli, Dato' ya? Tidak boleh diukur dengan wang ringgit. Kalau saya boleh gunakan dalilnya, apa saja yang ada pada kita hari ini, semuanya hasil daripada apa yang ITM beri pada kita zaman itulah, sekarang UiTM lah. Baiklah, alhamdulillah saya kira Terima kasih, Pak Yuji. merangkum apa yang kita cuba sampaikan dan saya InsyaAllah, kira insyaAllah. bila Datuk berkata kita berbalik kepada asal kemenjadian atau kejadian UiTM itu sendiri, saya kira kita harus berpijak di bumi yang jatuh. InsyaAllah ya, dan saya berharap kebersamaan seluruh warga kampus ya untuk bersama-sama kita mencapai visi universiti ini bukan mudah, kerana kalau kita tidak bersama-sama maka mana mungkin kita akan terbang tinggi. Baiklah, kita mengucapkan terima kasih banyak ya. Saya nak dengar tepukan dahulu. Terima kasih. Alhamdulillah, sebenarnya ramai bukan kami Ramai berdua depan saja. kita ni. No, bukan berdua saja. Ya, kita diiringi oleh ramai sebenarnya di depan ini. Penonton-penonton. Maka kita mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kerana kesudian memilih UiTM Cawangan Sabah selaku tempat pertama untuk lautan kerja rasmi. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita kembalikan pada Residence Studio.